Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zionisme. Zionisme ni adalah satu upaya keagamaan dan politik yang membawa ribuan orang-orang Yahudi di seluruh dunia ni untuk kembali ke negara kuno mereka di Timur Tengah, iaitu Palestin. Mereka ni, Yahudi ni, dia membangun kembali Israel yang di mana menjadikan tempat Palestin tu sebagai lokasi port lah, kira port sebagai tempat orang-orang Yahudi. Namun begitu, ada beberapa sejarawan lah yang mengatakan gerakan Zionisme ni adalah satu gerakan yang sangat-sangat agresif. Zionis ni adalah daripada perkataan istilah Zion, iaitu daripada istilah Ibrani yang merujuk kepada kota tanah suci kita umat Islam, iaitu Palestin. Jadi kenapa diorang nak sangat ambil tanah tu sebagai tempat diorang? Orang-orang Yahudi dia menganggap tanah-tanah tersebut adalah tempat kota-kota suci mereka. Dalam teks agama Yahudi, iaitu kitab Taurat, dan kita tahu ia menggambarkan nabi-nabi lama, nabi-nabi kuno yang diperintahkan Tuhan mereka untuk mengambil kembali, untuk kembali ke tanah suci mereka. Jadi sebab itulah diorang nak sangat tanah tu, sebab diorang anggap Palestin tu sebagai tanah suci mereka. Tapi korang tahu tak, zaman sekarang ni kebanyakan orang Islam sudah tidak memahami dan tidak ambil cakna pun tentang isu-isu berkaitan dengan Palestin ni. Padahal ianya membabitkan umat Islam dan ada juga kepentingan terhadap dunia Islam. Termasuklah konflik antara Palestin dengan rejim Israel. Ramai yang mengatakan bahawa ianya hanyalah sekadar konflik antara politik dunia-dunia Arab dan ianya soal perkauman. Ada juga yang mengatakan bahawa kita ni tak perlu langsung ambil tahu tentang perkara-perkara tersebut, dan ada sampai tahap ada yang terus menyokong Zionis ni, mempertahankan saudara-saudara kita di Palestin juga tuntutan dalam agama. Ini bukan sahaja kerana tanah mereka dijajah oleh rejim Israel, akan tetapi mereka juga dari Masjid Al-Aqsa, iaitu kiblat pertama bagi umat Islam. Sewajibnya bagi kita umat Islam untuk terus lakukan apa sahaja tindakan yang boleh menunjukkan sokongan kita kepada umat Islam di Palestin. Antara tindakan-tindakan yang boleh kita buat adalah, yang pertama sekali, iaitu berdoa. Seperti mana yang kita tahu, doa itu adalah senjata orang beriman. Tak salah untuk kita menitipkan doa untuk mereka setiap kali kita berdoa setiap hari. Sabda Nabi juga ada mengatakan tentang makbulnya doa orang-orang Islam ni ketika mana seorang itu mendoakan saudara mereka yang berjauhan tanpa pengetahuannya, ialah menyatakan sokongan di laman sosial. Media sosial merupakan salah satu saluran bagi menunjukkan bantahan kita terhadap apa yang berlaku di bumi Palestin. Inilah antara salah satu benda yang ditakuti oleh Zionis Israel, kerana apabila warga internet mula bertindak balas atas segala perbuatan mereka terhadap umat Islam di Palestin, harus dipertontonkan di mata dunia agar kita semua sedar apa yang berlaku terhadap saudara-saudara Muslim kita di sana. Berhenti membeli produk daripada Israel, itu boikot produk Israel. Kerana melemahkan ekonomi merupakan salah satu tindakan yang amat berkesan bagi menjatuhkan Zionis Israel. Kalau kita nak kenal syarikat Israel, bukanlah sesuatu yang sukar untuk zaman sekarang, kerana zaman sekarang ni kita tinggal search je syarikat daripada Israel. Tindakan yang keempat ialah memberi sumbangan. Kita yang tak boleh nak pergi sana, kita sumbanglah dengan melalui saluran yang betul. Semoga derma yang diberikan menjadi saham akhirat kita di sana kelak. Sesiapa yang meringankan daripada seseorang itu kesusahan daripada kesusahan dunia, maka Allah akan menolong dirinya daripada kesusahan di akhirat. Adakah kita ni prihatin dan cakna terhadap umat-umat Islam di seluruh dunia? Contohnya Palestin lah. Perdana Menteri Israel pernah berkata, pada hari mereka membakar Masjid Al-Aqsa, dia tidak tidur lena malam tu, kerana ketakutan bahawa orang Arab akan menyerang Israel beramai-ramai daripada pelbagai sudut. Tapi
apabila dia bangun daripada tidurnya, dia sedar bahawa dia boleh berbuat apa saja yang mereka mahu terhadap Masjidil Aqsa kerana mereka berhadapan dengan umat yang tidur. Jadi muhasabahlah diri balik, adakah kita sedar perkara ini atau tidak, dan tunjukkan sokongan kita di seluruh saluran yang ada, khususnya media sosial. Kerana kita tahu kan, manusia ni sering lupa. Jadi kita perlu mengeksposkan kepada dunia apa yang telah berlaku kepada umat Islam di Palestin. Seterusnya saya akan terangkan tentang sejarah Zionism, iaitu sejarah perkembangan dan ciri-ciri. Jadi dari segi bahasa, Zionism berasal dari kata Zion, iaitu nama bukit kat kawasan Jerusalem. Jadi terkadang dipakai pula untuk menamakan dataran tinggi di mana kota Jerusalem berdiri. Dari sisi peristilahan pula, secara singkat biasa dikatakan bahawa Zionism ni adalah suatu pemahaman ataupun gerakan bersifat politis, rasial, ekstrim yang tujuan diorang untuk menegakkan negara khusus bagi bangsa Yahudi kat Palestin. Jadi kita pun dapat melihat hal tersebut sebagai solusi permasalahan orang Yahudi. Jadi ada sedikit, kalau nak ceritakan pasal sejarah perkembangan ni memang panjang. Jadi saya akan share sedikit sejarah Zionism. Jadi gagasan Zionism ni mula-mula ditetus oleh golongan agamawan Yahudi. Jadi di antaranya ada Rabbi Judah Al-Kalai, Rabbi Zevi. Jadi diorang ni lah buat satu pujuk masyarakat untuk buat satu program yang untuk menaikkan bangsa Yahudi untuk dapatkan tanah Palestin. Jadi dengan perjuangan ni diorang target untuk dapatkan tanah Palestin. Jadi Zionism ni merupakan gerakan politik antarabangsa untuk menyokong tanah air untuk Yahudi di Israel. Jadi asal-asal lebih awal gerakan tersebut secara rasmi didirikan oleh wartawan Austria iaitu Theodor Herzl lewat abad ke-19. Jadi gerakan tersebut berjaya didirikan negara Israel pada 1948. Jadi sebagai dunia pertama satu-satunya negeri Yahudi. Jadi dengan ni penyokong untuk negeri kerajaan dan status berterus sebagai tanah air untuk orang Yahudi. Inilah dihuraikan penyokong yang menganggap sebagai pergerakan pembebasan. Jadi sementara itu Zionism berdasarkan pada bahagian tradisi keagamaan bawakan orang Yahudi tanah Israel, iaitu konsep negara Yahudi difikirkan telah dikembang sekitar 1200 dan era kedua 70 dengan sekular bermula secara besarnya. Tindak balas tersebut, keyahudian Eropah kepada antisemitism menular sepanjang Eropah. Mereka buat macam ni sebab tindak balas mereka orang Yahudi ni kena tindas kat Eropah Timur. Jadi ramai orang mati sebabkan ketindasan. Ramai orang susah. Jadi mereka pun buatlah perkembangan macam ni. Jadi sebelum kelahiran gerakan Zionism moden, idea Zion ni sudah lama berakar umbi dalam kehidupan orang Yahudi, terutamanya yang golongan Yahudi Eropah iaitu Ashkenazi.
Semua gerakan Zionis ni sering dikenal sebagai gerakan utopian. Dan bukan hanya selepas Kongres pertama di Basel, bahawa gerakan Zionis dapat dirinya adalah gerakan politik yang mempunyai program yang jelas. Jadi mereka membuat beberapa kongres. Tak silap 3 kongres tu mereka beradakan 3 hari. Dan dari sebut kongres yang dia buat berjaya dengan cara-cara mereka. Jadi sebabkan ni ramai peserta menitis air mata dalam kongres tersebut. Jadi buat kali pertama orang Yahudi tersebar di negara-negara beza dan bahasa yang beza dapat bersatu dengan tujuan yang sama untuk berjuang penubuhan Israel. Walaupun ramai yang dapat menubuhkan negara khas untuk orang Yahudi, tapi mereka positif untuk menyatukan keazaman cita-cita mereka. Jadi mereka bertungkus lumus untuk merampas tanah Palestin. Tujuan mereka memang dah jelas. Gerakan Zionism bertujuan mendirikan pemukiman bagi Yahudi di Palestin yang jamin dengan undang-undang. Jadi yang buat Zionis punya organisasi ni Herzl sebagai pemimpin. Markas dia iaitu tempat dia kat Wiener, Austria. Jadi adalah kisah pasal Sultan Abdul Hamid yang ditawarkan tapi Sultan menolak sebab dalam satu kataan yang disebut, aku tidak sampai hati menjual negara satu jengkal tanah sekalipun sebab negara ni bukan milikku tapi milik rakyatku. Tapi diorang ambil weak point Sultan Abdul Hamid, jatuhkan dia. Akhirnya mereka pun dapat merampas tanah sikit demi sedikit. Dan seterusnya ciri-ciri Zionis. Jadi ciri-ciri Zionis yang boleh kita ketahui adalah yang pertama, mempunyai banyak dana. Jadi tujuan dana itu adalah untuk beli tanah Arab Palestin dalam skala besar supaya dapat menubuhkan penempatan Yahudi. Organisasi Zionis di banyak negara terus mengumpulkan sokongan kewangan untuk Israel dan mendorong orang Yahudi berhijrah ke sana. Dan kedua, menjalankan keganasan. Jadi Zionis ni memang menjalankan keganasan gelap terhadap orang Yahudi sendiri di Eropah. Matlamatnya ialah untuk nak dapatkan Palestin. Yang seterusnya, embargoing, iaitu mengenakan embargo ke atas penempatan Arab Palestin dengan menutup talian bekalan keperluan harian. Jadi mereka akan miskin, dipaksa untuk menjual tanah. Jadi dengan tu dia orang ambil kesempatan. Dan seterusnya, terdapat golongan peganas anggota Zionis. Kumpulan peganas Zionis ni termasuk Hagana, Steengang, Banchan dan banyak sebagainya. Mereka melakukan keganasan pembunuhan terus kepada rakyat supaya mereka paksa mereka meninggalkan tanah dan kediaman mereka. Dan seterusnya, hasrat kuat untuk membina kepimpinan ekonomi dan politik di Palestin. Jadi ini pun salah satu untuk meningkatkan yang mereka ni adalah negara kuat, nak menunjukkan mereka ni pentingkan imperialism. Dan seterusnya, Zionis sebagai organisasi politik. Jadi Zionism moden secara rasmi diasaskan sebagai organisasi politik oleh yang pengasas itulah Herzl. Bahawa penduduk Yahudi tidak dapat bertahan jika tidak mempunyai negeri sendiri. Jadi dia pun mengiktirafkan bahawa
negara Palestin adalah negara Yahudi. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.